Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Hari ini saya akan bercakap mengenai masalah pembelajaran dan ciri-ciri yang boleh saya kongsikan untuk anda semua. Disleksia adalah gabungan hasil perkataan dis bermaksud kesukaran dan leksis bermaksud kesukaran menggunakan perkataan. Kalkulia adalah kanak-kanak yang mengalami masalah dalam memahami konsep nombor. Contohnya, besar dan kecil tidak dapat tentukan nilai terbesar antara 23 dan 32. Learner adalah kanak-kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di dalam kelas, kurikulum atau di kelas biasa. Kanak-kanak slow learner adalah lambat untuk mencapai sesuatu yang mudah dan mempunyai pengamatan yang rendah. Autism berasal daripada perkataan autos yang berarti diri sendiri dan isme bermakna aliran. Jadi, kanak-kanak autism juga dikatakan berada di dalam dunianya sendiri. Ciri-ciri murid masalah pembelajaran. Masalah tingkah laku, masalah menulis dan membaca, masalah matematik dan masalah kognitif. Masalah tingkah laku. Murid masalah pembelajaran mempunyai masalah suka memberi tumpuan, mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikut arahan. Masalah tingkah laku ini juga boleh mengganggu hubungan sosial dan memberi kesan negatif terhadap penilaian ke diri murid. Masalah tingkah laku ini akan mengganggu kelas dan tidak menyenangkan bagi guru, ibu bapa dan pelajar lain. Masalah menulis dan membaca. Kesukaran memegang pen atau pensel ketika menulis, kerap menterbalikkan perkataan dan huruf semasa membaca, meninggalkan huruf suku kata atau perkataan ketika membaca dan menulis, kekerapan, kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Masalah matematik. Tidak menguasai sebenarnya dalam pengiraan asas seperti tambah, tolak, berarab dan bahagi. Suka membuat anggaran dan pengukuran seperti saiz, nilai, wang, jarak atau cecair. Masalah kognitif. Pelajar bermasalah pembelajaran kebiasaannya lemah dalam pengamatan termasuklah tumpuan, perhatian, ingatan dan pemikiran atau pengolahan. Menghadapi kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru. Suka mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi. Hai semua, nama saya Zahran. Hari ini, saya nak memperkenalkan kawan saya kepada awak semua. Inilah kawan saya. Nama dia Ahmad. Ahmad mempunyai masalah dalam pembelajaran. Itu ibu dan ayah Ahmad. Mereka nak hantar Ahmad ke sekolah. Tetapi, sekolah apa yang sesuai untuk mereka yang mengalami masalah pembelajaran? Hai, saya Cikgu Faiz. Jadi, pada hari ini saya akan menerangkan pilihan persekolahan yang sesuai untuk murid masalah pembelajaran. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu program integrasi dan program inklusif. Jadi, apa itu program pendidikan khas integrasi? Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menyediakan pendidikan khas integrasi untuk murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Ianya menekankan aspek seperti aspek jasmani, aspek emosi, aspek rohani dan aspek intelek. Kesemua aspek-aspek ini sangat penting bagi mereka menerima pendidikan ke peringkat yang tertinggi dengan harapan mereka boleh mendapat pekerjaan dan juga hidup berdikari. Bagi program pendidikan khas integrasi, tempoh belajar minimum bagi sekolah rendah adalah selama 6 tahun dan sekolah menengah selama 5 tahun. Syarat kemasukannya pula, hendaklah berumur 6 hingga 14 tahun, telah disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain. Tempoh percubaan program ini adalah selama 3 bulan bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah pendidikan khas. Selepas tamat tempoh percubaan, murid-murid ini akan ditentukan sama ada kekal di dalam program integrasi pendidikan khas masa perpelajaran atau dipindahkan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi,
apa itu program pendidikan khas inklusif? Program inklusif bermaksud murid kurang upaya pendidikan khas diserap ke dalam sistem pendidikan aliran perdana. Lazimnya, murid kurang upaya berkeperluan khas yang diserap ke dalam program ini mempunyai masalah yang minima. Murid yang telah diserap ke dalam PKI ini perlu menduduki ujian dan peperiksaan sama seperti murid aliran perdana. PPKI ini dijalankan di dalam bentuk sepenuh masa dan juga separa inklusif. Inklusif sepenuh masa bermaksud murid kurang upaya berkeperluan khas mempelajari semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid aliran perdana. Inklusif separa pula ialah murid kurang upaya berkeperluan khas mengikuti pembelajaran di kelas aliran perdana bagi mata pelajaran tertentu sahaja. Apakah kebaikan adanya program pendidikan inklusif? Yang pertama, memberi peluang kepada mereka menimba ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan semua murid, khususnya murid aliran perdana. Yang ketiga, memberi peluang kepada mereka untuk mengambil bahagian dalam aktiviti masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan kerjasama antara pentadbir, guru dan ibu bapa. Dan yang terakhir, dapat mempersiapkan diri mereka untuk berdikari dan memperoleh pekerjaan. Ibu dan ayah Ahmad sudah mengetahui program yang sesuai untuk anak mereka. Jadi seterusnya, apakah prosedur untuk memasuki program tersebut? Salam sejahtera, dan adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, sebelum saya mulakan, saya akan menerangkan tentang PPKI, iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi. Apakah itu Program Pendidikan Khas Integrasi atau dikenali sebagai PPKI? Program Pendidikan Khas Integrasi atau dikenali sebagai PPKI merupakan satu program pendidikan khas yang khusus untuk murid berkeperluan khas yang belajar di dalam kelas pendidikan khas secara integrasi, sama ada di sekolah kerajaan ataupun di sekolah bantuan kerajaan. Saya akan menerangkan proses untuk kemasukan murid pendidikan khas ke tingkatan 1 dalam program pendidikan khas integrasi. Pada peringkat yang pertama, bahagian pendidikan khas akan mula mengedar surat siaran permohonan melalui online, dan peringkat kedua, JPN akan memanjangkan surat siaran kepada sekolah pendidikan khas dan program integrasi. Seterusnya merupakan peringkat yang ketiga, iaitu sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa bahawa permohonan akan dilakukan melalui sistem online. Dan peringkat yang keempat, iaitu ibu bapa atau murid akan mula mengisi maklumat murid melalui sistem online. Seterusnya, pihak sekolah akan menerima, menyemak dan mengumpul maklumat murid, dan kemudian JPN juga akan menyemak dan mengumpul maklumat murid. Seterusnya, pihak JPN akan menyenaraikan penempatan ke sekolah menengah, iaitu program integrasi, dan bahagian pendidikan khas akan menerima salinan senarai penempatan daripada JPN. Kemudian, pihak JPN akan memaklumkan penempatan murid kepada semua pemohon melalui guru besar, dan pihak sekolah iaitu guru besar akan memaklumkan penempatan kepada murid, dan seterusnya ibu bapa atau murid akan melaporkan diri. Baiklah, seterusnya merupakan carta alih bagi prosedur pemilihan murid. Pada permulaan, JPN akan mengeluarkan surat panggilan temuduga kepada murid melalui sekolah masing-masing. Kemudian, pihak sekolah akan memaklumkan kepada murid dan ibu bapa untuk hadir ke temuduga di pusat temuduga yang telah ditetapkan. Seterusnya, murid akan hadir ke temuduga di pusat yang telah ditetapkan dan pendaftaran temuduga akan bermula. Seterusnya merupakan sesi temuduga, dan pada peringkat akhir sekali, pihak JPN akan menghantar laporan temuduga kepada bahagian pendidikan khas untuk dibuat semakan. Gambar ini menunjukkan contoh borang permohonan pendaftaran orang kurang upaya, dan ia merupakan bahagian A, iaitu biodata pemohon. Seterusnya merupakan contoh borang bahagian B, iaitu keizinan mengeluarkan maklumat perubatan.
gambar yang ketiga ini merupakan bahagian D iaitu maklumat berkaitan penyakit dan bahagian E iaitu berkaitan dengan maklumat berkenaan ketidakupayaan. Seterusnya merupakan borang bahagian F iaitu kategori ketidakupayaan, bahagian H iaitu jenis dan tahap ketidakupayaan bagi dewasa iaitu berumur 18 tahun dan ke atas, dan bahagian I iaitu maklumat tambahan berkaitan jenis dan tahap ketidakupayaan. Untuk gambar yang terakhir sekali merupakan bahagian J iaitu pengesahan pegawai perubatan atau pengamal perubatan, bahagian K iaitu cadangan bantuan anggota tiruan atau sokongan bantuan dan lain-lain, bahagian L iaitu cadangan penempatan persekolahan, dan bahagian M iaitu penempatan persekolahan peringkat awal. Sekian daripada saya yang menerangkan tentang proses penempatan dan carta alih pemilihan murid untuk program pendidikan khas integrasi. Jumpa lagi. Bye. Prosedur pengesahan untuk penempatan sekolah bagi program inklusif. Antara kriteria murid yang dicadangkan untuk program inklusif perlu melepasi tahap penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, umur MBK hendaklah mengikut kohort umur murid di arus perdana atau tambahan 1 tahun sahaja daripada umur murid di arus perdana. Prosedur penempatan murid berkeperluan khas di program pendidikan khas integrasi ke program pendidikan inklusif. Yang pertama, pemilihan atau pencalonan MBK dilakukan. Yang kedua, MBK perlu menunggu perakuan daripada Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Sekolah iaitu JPPKS. Ketiga, JPPKS akan menetapkan pencalonan MBK tersebut sama ada disokong atau tidak disokong. Keempat, sekiranya tidak disokong, MBK tersebut akan dihantar ke program integrasi. Kelima, sekiranya disokong, MBK tersebut akan dihantar mengikut program inklusif dengan persetujuan ibu bapa dan perlu menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan maksimum. Keenam, sekiranya MBK gagal melepasi tempoh percubaan, mereka akan dihantar ke program integrasi. Ketujuh, jikalau berjaya, MBK tersebut akan berada kekal di kelas program inklusif. Prosedur penempatan murid berkeperluan khas ke program pendidikan inklusif di sekolah tanpa program pendidikan khas integrasi. Yang pertama, pemilihan dan penyaringan MBK dilakukan. Kedua, perakuan daripada Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Sekolah iaitu JPPKS. Yang ketiga, JPPKS akan menetapkan pencalonan MBK tersebut sama ada disokong atau tidak disokong. Keempat, sekiranya tidak disokong, MBK tersebut akan dihantar ke program integrasi. Kelima, sekiranya disokong, MBK tersebut akan dihantar mengikut program inklusif dengan persetujuan ibu bapa dan perlu menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan maksimum. Keenam, apabila MBK berjaya melepasi tempoh percubaan penilaian, maka MBK tersebut akan kekal berada di kelas program inklusif. Ketujuh, jika MBK gagal dalam melepasi tempoh percubaan penilaian, maka perakuan daripada ibu bapa diperlukan bagi mendapatkan persetujuan untuk menghantar anak mereka ke program integrasi. Sekiranya ibu bapa tidak bersetuju untuk menghantar MBK ke program integrasi, maka ibu bapa boleh menghantar untuk penyaringan semula bagi menduduki kelas program inklusif. Sekian, terima kasih.